Salam sejahtera dan salam sejahtera sayang bersama saya Janet Bennett. Berita malam ini memberi tumpuan dengan pembentangan rang undang-undang Belanjawan Sarawak 2023 dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19 pada Isnin. Belanjawan Sarawak 2023 dengan tema Sarawak didahulukan ke arah masyarakat yang inklusif, makmur dan harmoni digubal berlandaskan 5 prinsip dan 11 teras strategik. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Pem berkata, 5 prinsip tersebut adalah membangunkan ekonomi yang lebih teguh, berdaya saing dan saksama, membina Sarawak sebagai sebuah negeri yang berdaya saing dan berdaya tahan, mewujudkan masyarakat pintar yang disokong oleh teknologi digital pengetahuan dan inovasi, memupuk masyarakat yang bersatu padu, harmoni dan penyayang tanpa meninggalkan sesiapa, termasuk merancang kehadapan untuk kemampanan fiskal. Menurutnya, kemampanan fiskal menjurus kepada strategi kerajaan Sarawak meneruskan pendekatan seimbang dalam menguruskan hutang secara berhemat, mengurangkan defensit yang disebabkan oleh pembelanjaan COVID-19 termasuk menggiatkan semula ekonomi. Beliau berkata demikian ketika membentangkan rang Undang-Undang Belanjawan Sarawak 2023 dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19 pada Isnin. Beliau juga Menteri Kewangan dan Ekonomi Baru turut memberitahu 11 teras strategik yang dirangka adalah selaras dengan matlamat strategik pembangunan pasca COVID 2030 PCDS 2030 yang bertujuan memacu ekonomi Sarawak ke arah pertumbuhan yang lebih tinggi dan pembangunan yang dipercepatkan. First, achieving economic prosperity. Second, stimulating economic growth. Third, promoting investment and enterprises development. 4, transforming Sarawak into a competitive economy. 5, developing human capital. 6, accelerating digital adoption and data utilization. 7, balancing economic growth with environmental sustainability. 8, strengthening social welfare. 9, enhancing culture, sports and youth development. 10, promoting research and development, science and technology and innovation. 11, enhancing state government capacity and service delivery. Jelas beliau secara keseluruhan pelan pemulihan ekonomi Sarawak di bawah Belanjawan 2023 akan memberi tumpuan kepada mempercepatkan pertumbuhan ekonomi, memperkukuhkan momentum pemulihan, merangsang pelaburan swasta, menjana peluang pekerjaan dan perniagaan serta membina daya saing dan pendapatan yang lebih tinggi. Dalam pada itu, Premier Sarawak memberitahu kerajaan Sarawak mengujurkan hasil sebanyak RM11.035 bilion pada tahun depan. Menurutnya, ujuran hasil sebanyak RM11.035 bilion itu adalah yang terbesar dalam sejarah bajet Sarawak. The revenue is derived from the following major sources. 1, tax revenue totaling RM5.246 billion or 48% of the total expected revenue in 2023. 2, non-tax revenue is estimated at RM5.498 billion or 50%. 3, non-revenue receipt, which is expected to be RM26 million, and 4, federal grants and reimbursement is expected to be at RM265 million. Premier Sarawak menambah sejumlah RM10.797 bilion dianggarkan untuk Belanjawan 2023 yang mana RM3.997 bilion adalah untuk pembelanjaan mengurus, manakala sejumlah RM6.8 bilion adalah untuk peruntukan akaun kumpulan wang pembangunan bagi membiayai pelaksanaan pelbagai program dan projek pembangunan. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari memberitahu Belanjawan Negeri 2023 dijangka menjana lebihan sebanyak RM238 juta dan akan terus menjadi belanjawan pengembangan yang banyak melabur dalam infrastruktur dan meletakkan kesejahteraan rakyat sebagai terasnya.
Premier Sarawak maklumkan Belanjawan Sarawak 2023 akan terus menjadi bajet berorientasikan pembangunan dan berfokuskan luar bandar dengan sejumlah 7.506 bilion ringgit dicadangkan di bawah anggaran perbelanjaan pembangunan untuk 2023 di mana 4.540 bilion ringgit atau 60% adalah untuk pembangunan di kawasan luar bandar. Dalam pada itu, Premier Sarawak maklumkan setakat 31 Oktober lepas, Sarawak telah menjana pendapatan sebanyak 9.695 bilion ringgit. Jelasnya pendapatan tersebut dijana hasil cukai jualan negeri SST daripada produk petroleum dan dividen yang diterima. As of 31st October 2022, the state has collected 9.69 billion ringgit or 95% of the revenue projection, mainly contributed by collection of sales tax SST, cash compensation in lieu of oil and gas rights, and dividend income. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Suhari turut memaklumkan selaras dengan peningkatan hasil itu juga, pembelanjaan Sarawak juga disemak semula dari 10.646 bilion ringgit kepada 10.706 bilion ringgit, peningkatan sebanyak 60 juta ringgit atau 2.5%. As of 31st October 2022, 7.862 billion ringgit or 73% of the ordinary expenditures has been expended. The amount expended made up of operating expenditure of 2.912 billion ringgit and the balance of 4.950 billion ringgit for appropriation to the Development Fund account. Dalam pada itu, Premier Sarawak menegaskan kerajaan Sarawak komited mempercepatkan pertumbuhan ekonomi dengan penubuhan 3 agensi baru dalam memacu pembangunan di negeri ini. Thus, 3 new regional development agencies have recently been created, namely Greater Kuching Coordinated Development Agency, GKCDA, Betong Division Development Agency, BDDA, and Rajang Delta Development Agency, RADDA, apart from other 5 regional development agencies which had been established earlier. Tambah Premier Sarawak, dalam memastikan ekonomi Sarawak terus meningkat pada tahun depan, kerajaan Sarawak akan terus membangunkan kawasan perindustrian dan premis perniagaan di negeri ini. Therefore, we will allocate a sum of 65 million in 2023 for the development of Indus Park in Kuching, Sibu, Sri Aman, Miri and Lambang, and Anjong Usahawan projects at Samarahan, Betong, Sri Aman, Serike, Muka, Kapit, Miri and Limbang. Ujarnya lagi, Sarawak juga meluluskan peruntukan sebanyak 3 juta ringgit bagi penggumbalan dasar pelombongan negeri dan rangka tindakan dan 3 juta ringgit lagi bagi membangunkan pemetaan geologi. Tambah beliau, tidak ketinggalan industri pelancongan Sarawak akan terus diperkasarkan pada tahun 2023 dengan memberi fokus kepada mempromosikan pelancongan secara agresif dengan meningkatkan perhubungan udara, membangun dan menaik taraf produk dan kemudahan pelancongan, memperbanyakkan penganjuran acara dan perayaan, menjenamakan semula dan mempromosikan kraf tangan, membangunkan zon pelaburan pelancongan Sarawak dan mempergiatkan promosi pelancongan. Sementara itu, Premier Sarawak memberitahu dalam memastikan ekonomi Sarawak terus berdaya saing dan mampan pada tahun 2023, kerajaan Sarawak akan terus menggalakkan pelaburan yang akan memacu produktiviti, mewujudkan pekerjaan dan menjana pendapatan negeri. Menurutnya, Sarawak menawarkan banyak kelebihan daya saing seperti tanah perindustrian sedia, harga elektrik yang kompetitif dan tenaga kerja yang berpendidikan. In this respect, we have established Invest Sarawak to promote Sarawak globally towards attracting foreign direct investment. A sum of 7 million ringgit will be allocated to Invest Sarawak in 2023.
Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari menambah, kerajaan negeri telah menubuhkan Invest Sarawak untuk mempromosikan Sarawak secara global ke arah menarik pelaburan langsung asing dengan sejumlah 7 juta ringgit akan diperuntukkan kepada Invest Sarawak pada 2023. Kerajaan Sarawak juga katanya pelbagai inisiatif terus dilaksanakan di bawah bajet 2023 yang memastikan kesinambungan perniagaan antara lain pemberian pinjaman mudah, subsidi faedah, bantuan kewangan untuk permulaan, pembangunan produk, pembinaan kapasiti, e-dagang dan promosi dan pemasaran. Among them are one special relief fund, Targeted Relief and Recovery Facility TRRF, and Penjana Tourism Fund PTF with an allocation of 18 million ringgit. Skim Kredit Mikro Sarawak and Skim Pinjaman Industri Kecil dan Sederhana SPIK with an allocation of 14 million ringgit. 3. Graduan ke arah keusahawanan GRA in bracket Usahawan Technical and Vocational USTEF bracket and Transformasi Usahawan Desa Sarawak with an allocation of 7 million ringgit to assist graduate, school leavers and rural entrepreneurs with technical skill to start and expand their businesses. And 4. Go Digital Program with an allocation of 5 million ringgit to develop digital savvy SMEs and assist them to market their products and services through e-commerce. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menjawab Fakta, salam UKAS.